Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillahil khail wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Datuk Seri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, Saudara Amiruddin Syahari, Menteri Besar Negeri Selangor, Saudara Ahmad Sabri, Cik Pengurusi Felda yang baru, Ketua Peneroka, Saudara Sulong, pengurusan, tetamu-tamu yang saya muliakan, dan rakan-rakan saya, keluarga Felda yang saya kasih sekalian. Terima kasih sambutan yang cukup luar biasa. Saya terkesan, ramai yang menanya, saya bertanggungjawab atas Felda. Tapi 6 bulan saya berdiam diri, tidak hadir dan mencebur diri dalam mana-mana kegiatan Felda. Saya menelaah, baca laporan, cuba faham apa masalah yang menyebabkan kegelisahan keluarga Felda. Tapi percayalah, saya rasa terpanggil menjelaskan ini dari hati ke hati, hati miris hati, untuk hanya menemui keluarga Felda. Sekiranya saya ada jawapan yang jelas, cuba membantu meringankan beban dan menyelesaikan. Dan hari ini alhamdulillah saya datang untuk menyatakan bahawa sebagian besar dari tuntutan, sebagian besar daripada permohonan yang menyebabkan kegelisahan saudara akan dapat saya tunaikan dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Orang politik ini banyak bicara, banyak janji, tetapi mengamalkannya itu tidak. Pimpinan silih berganti, Perdana Menteri silih berganti, Menteri bertanggungjawab soal Felda juga silih berganti. Dan baru-baru ini 3 tahun berdegar-degar mereka bicara nak jaga orang Melayu, nak jaga Islam, tetapi hutang pun tak dilupuskan sehingga kita ambil alih baru-baru ini. Ya, memang diumumkan. Saya tengok file, berapa keperluan? 8.3 bilion ringgit. Mana kelulusan? Tidak ada. Tapi dah umum. Saya cek file, kebetulan saya Menteri Keuangan. Bila nak luluskan? Belum. Tapi saya mana dia pejuang-pejuang Melayu, pejuang Islam hebat-hebat ini? Kemana mereka menghilang? Pergi ke Felda, saudara-saudara pun banyak terpengaruh. Padahal tidak ada programnya. Sehinggalah kita ambil alih, buka file, semak balik, dan saya siap. Bulan lalu saya luluskan perlupusan hutang 80%, 8.3 bilion ringgit. Dia bukan jumlah kecil. Sebab itu bila nak umum, dia umum aja. Dari mana uang itu? Kemana disalurkan? Hutang 1.5 triliun ringgit yang kita tanggung sekarang. Defisit belanjawan 5.6%, maknanya pendapatan tak boleh tampung perbelanjaan. Tapi beban hutang peneroka meningkat. Saya tidak mau, dan saya sebut semalam kepada Saudara Sabri dan juga pengurusan, ya, ada
juga ruang di mana kita minta penderoka bertimbang rasa dan mengusahakan. Tetapi ada juga kelemahan-kelemahan lain, kelemahan dasar, kelemahan putusan politik, kelemahan pengurusan. Jadi kalau kita nak betulkan Felda ini, kita betulkan dari atas sampai pengurusan, barulah kita boleh bicara sama penderoka. Betul atau tidak? Ya. Tapi alhamdulillah kita ada pengurusi baru yang lebih bergaya dan tegas. Kita ada pengurusan yang tahu masalah malapetaka menimpa Felda, dan saya beri peringatan yang jelas. Dan Datuk Seri Zahid, sahabat saya yang juga bertanggungjawab dalam pembangunan wilayah dan luar bandar desa, bersama, dan kita bersama menyatakan pengurusan harus lebih cekap. Jangan izinkan sebarang ketirisan, sebarang amalan boros. Jangan izinkan segala kesilapan yang menyebabkan pelaburan itu merugikan Felda. Kalau berlaku juga, kita tidak akan maafkan dan kita bertindak keras terhadap mereka. Ini permulaan yang baik supaya peneroka yakin. Peneroka yakin bahawa kita tegas dalam bidang ini. Felda ini punya sejarah gemilang. Datuk Seri Sabri sebut peranan marhum Tun Abdul Razak, anak Pahang dan negarawan Melayu dan Malaysia yang kita banggakan. Buat satu rancangan, pinjam dari Bank Dunia, buka Felda, beri ruang pada anak-anak Melayu, keluarga Melayu yang paling miskin. Dia beri tempat. Cita-cita murni dan memberikan manfaat yang besar kepada jumlah besar rakyat. Jutaan orang dari awal sampai sekarang yang mendapat faedah dan manfaat. Tetapi kalau tidak diurus dengan baik, kalau kita izinkan pembaziran, amalan melabur ikut senang hati, ikut pandangan dan sogokkan kawan-kawan peniaga, inilah jadinya sekarang. Sehingga kerajaan terpaksa menampung 8.3 bilion untuk melupuskan hutang peneroka-peneroka. Saya lakukan itu kerana peneroka itu keluarga kita, dan saya mau keluarga Felda itu merasakan kerajaan ini kerajaan saudara. Kerajaan perpaduan ini, saya dalam keadilan Pakatan Harapan, Saudara Zahid, UMNO Barisan Nasional, yang kita itu bertempur lama, tapi kita ambil keputusan demi Felda, demi rakyat, demi kehidupan orang Melayu dan rakyat Malaysia, kita bersama untuk angkat martabat negara ini supaya hebat semula. Dia bukan mudah, tetapi alhamdulillah dalam 7 bulan kita dapat laksanakan. Dan saya, bila saya bentangkan dalam Jemaah Menteri, tentunya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid menyokong kerana ini meringankan beban Felda. Timbalan Perdana Menteri Fadilah dari GPS Sarawak menyokong. Anthony Lok dari DAP memberi sokongan yang padu, tidak bangkit lagi masalah. Jadi bagi orang yang hidup hiruk pikuk di luar mengatakan ada sabotaj dari mana-mana kelompok kerajaan perpaduan, saya nak tanya siapa? Kamu dengar siapa? Saya dalam Jemaah Menteri, saya pengusikan mesyuarat, saya cadang tolong Felda, disokong oleh Saudara Zahid, disokong oleh Fadilah, disokong oleh Anthony Lok. Mana masalahnya yang dibangkitkan? Inilah kita katakan perpaduan yang membawa manfaat kepada rakyat. Siapa yang dapat keuntungan? Felda. Siapa orang Felda? 99, 98% orang anak Melayu. Jadi saudara saya kena faham ini. Disebut juga sebab itu kerjasama Felda, keluarga Felda kita perlukan. Saudara, ini hanya sebahagian kecil yang kita lakukan. Sekarang alhamdulillah saya diberi mandat memimpin bersama dengan rakan-rakan saya. Percayalah, dalam 7 bulan ini
belum ada kes menteri yang mengamalkan gelojoh nafsu serakah yang lama untuk menyakau mana-mana kontrak. Kerana kita tegas jaga tata kelola ini yang disebut good governance, elak daripada rasuah dan ketirisan, kita boleh bantu, saudara. Ya, kita hadapi masalah ekonomi yang berat, hutang begitu banyak, ya, dan memang ada masalah-masalah tak selesai lagi, ya. Tetapi saya yakin sekiranya kita di landasan yang betul, elak ketirisan, elak tamak haloba, elak nafsu serakah untuk mengambil dan mengap kekayaan yang bukan hak kita, saya yakin Malaysia akan bangkit semula sebagai negara hebat dan gagah di rantau ini. Ya. Ini saya nak rakan-rakan faham, ya. Saya tidak mau tegangkan lagi banyak bukti-bukti lain, tapi saya sebut ini berbeza dengan kecaman dan fitnah yang di luar. Ya. Oh, kita tidak buat apa-apa. Saya nak tanya, kamu 3 tahun atau 33 bulan kamu buat apa? Mengapa tak selesaikan masalah hutang Felda? Kami ni di atas petas ni yang tolong menyelesaikan masalah hutang Felda. Baru bila 7 bulan, bayangkan 17 bulan, bayangkan 7 tahun, insya Allah martabat Felda itu dan keluarga Felda boleh kita angkat bersama. Baik, yang terperincinya mungkin ditegangkan kemudian saya nak jelaskan, ya. Maknanya bantuan Felda akan disalurkan terus, pengurusan Felda, ya. Dan saya tanda tangani bulan lalu, dan peruntukan awal 1 bilion telah diluluskan, dan keperluan dan prestasi pengurusan Felda akan menentukan bagaimana kita boleh pastikan keseluruhan ini dapat dilangsaikan. Kemudian kita ada pembiayaan sukuk Felda yang tertangguh, dan untuk meneruskan dana pembiayaan sukuk Felda yang tertangguh sebelum ini. Ingat, tertangguh sebelum ini. Siapa kerajaan sebelum ini? Sudah tahu, tertangguh sebelum ini. Saya dengan dukungan timbalan dan jemaah menteri menyatakan di sini bahawa saya meluluskan dana hampir 1 bilion ringgit tiap tahun untuk tempoh 10 tahun kepada Felda. Ya. Ini untuk menjamin kelangsungan Felda sebagai satu institusi gergasi dalam negara kita. Ada disentuh tadi berapa permohonan, dan saya pun pernah lalu juga ke Felda. Masuk kawasan Felda di gelap gulita. Piramdi kita gelap, bukan gelita, gelap gulita. Jadi oleh itu saya setuju untuk meluluskan projek pencerahan lampu-lampu jalan seluruh kawasan Felda mulai sekarang. Ni siapa yang pengurus yang bahagian lampu jalan ni? Mana? Okey, kita bagi peruntukan minggu depan, bulan Julai ini start mula bangkit siapkan lampu-lampu jalan seluruh kawasan Felda. Baik, Felda memang telah mula
Bahkan dah biaya 128 juta ringgit untuk penyediaan tenaga serta rawatan pembekalan air bersih di kompleks Sahabat, Yumas dan Kalabakan. Mana orang Sabah tadi? Sahabat mana? Okey. Kalau tak apa, kalau tak mau saya tak umumkan. Baik. Jadi saya umumkan subsidi diesel supaya penjanaan tenaga dan rawatan air akan memberi manfaat kepada 43,000 penduduk sebanyak 36 juta ringgit setahun. Pengurusi Saudara Sabri menyebut tentang digital madani. Semua kawasan bandar termasuk Selangor memang hebatlah, menteri besar, dia boleh siapkan connectivity untuk seluruh negeri Selangor. Mengucap tahniah kepada dia. Sebab tu kita nak pilih kerajaan negeri ni, biarlah yang cerdik dan biarlah ada kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Jangan sombong tak tentu arah. Kalau begitu tak adalah perubahan. Jadi contoh yang baik. Dan digital madani dengan kerjasama MDEC akan dilaksanakan di 30 pusat ekonomi digital di seluruh negara, termasuk Koalisi Yayasan Felda di Kelana Jaya. Kalau tidak, kita bercakap soal AI, digital technology, digital ekonomi, tetapi connectivity tidak ada. Jadi sebab itulah saya berikan keutamaan dalam bidang ini. Lampu jalan yang saya sebut tadi, dia minta pula kos operasi. Pak Long. Mula suruh pasang, dah pasang bayar apa kita juga. Tapi lah kerana Pak Long itu mewakili peneroka, jadi saya tak ada pilihan. Jadi kos penyelenggaraan operasi bagi 37,012 lampu jalan, 7,7 juta ringgit setahun saya luluskan sekarang. Kemudian kita ada pusat hemodialisis di merata tempat di negara kita, tetapi tidak ada pusat hemodialisis di Felda. Jadi kena jalan jauh ke hospital, dan ramai juga yang perlu hemodialisis yang sakit buah pinggang. Jadi saya luluskan peruntukan 21 juta ringgit ke semua wilayah Felda, termasuk Yayasan Felda, pusat hemodialisis, 12 buah pusat hemodialisis yang boleh meringankan beban 2,000 pesakit. Jumlah 21 juta ringgit diluluskan sekarang. Jadi bawah siapa ni? Bawah siapa pusat hemodialisis? Mana? Bangun Yayasan. Okey. Kita lulus minggu ini, minggu depan you start cari dah. You lambat 2 bulan, you report pada Sabri. Boleh ya? Kalau tak siap, cari dia. Terima kasih banyak. Gurau. Baik. Insentif khas sumbangan kesihatan rahmah bagi warga peneroka berumur 65 tahun ke atas. Ini memberi manfaat kepada 70,715 peneroka, iaitu orang yang umur 65 tahun ke atas yang sakit boleh dapat rawatan. Kita beri ruang, dia boleh tak payah nak tunggu hospital, klinik mana-mana, tapi jumlah RM300 dan saya luluskan segera. Baik.
Ada yang berat lagi. Perumahan generasi baru Felda yang dah buat ada yang terbengkalai. Saya telah berarahkan Kementerian Kewangan untuk melihat implikasi kosnya, tetapi saya setuju 283 unit perumahan PGBF yang terbengkalai ini diluluskan segera. Ada permohonan dari Felda untuk mempertimbangkan usaha drastik bagi membantu peneroka getah beralih kepada tanaman komoditi lain seperti sawit, kelapa atau yang bersesuaian. Yang ini seperti mana yang saya sebut semalam, saya minta tempoh waktu sedikit untuk saya bincang dengan Menteri Komoditi dan Kementerian Kewangan supaya kos kita dapat implikasinya, kerana keputusan ini termasuk SES akan ada implikasi kepada semua yang lain, Felkra, Rizda dan sebagainya. Jadi kita kena lihat kosnya, ya. Tapi saya setuju untuk memberikan pertimbangan. Cukuplah, nak apa lagi? Ya, maknanya. Tapi yang paling besar bagi saya ialah hutang, kerana jumlah dia 8.3 bilion ringgit. Saudara jangan pandang ringan. Kita luluskan ini dalam keadaan hutang negara 1.5 triliun ringgit, 1.5 ribu juta ringgit. Dan saya dan rakan-rakan dalam Jemaah Menteri itu telah buat keputusan untuk mengurangkan supaya jangan bebankan anak-anak kita. Seperti saudara, ada generasi kedua, ada generasi ketiga dan keempat, dan mula akan mencecah kelima. Tanggungjawab kita sebagai bapa dan ibu menyenangkan anak-anak, bukan membebankan mereka. Jadi sebab itulah pengurusan negara ini sangat penting. Satu hal yang lain ialah dasar sekarang ini Kementerian Wilayah dan Desa umpamanya, dia ada peruntukan wilayah dan desa, tapi untuk kawasan Felda itu dibuat berasingan. Maka pada hari ini saya buat keputusan untuk memberi ruang sepenuhnya kepada Timbalan Perdana Menteri untuk masuk jelajah ke kawasan Felda, membantu meningkatkan kemudahan-kemudahan asas desa. Inilah maknanya tahap keyakinan dan kepercayaan saya kepada sahabat saya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, supaya benda-benda kecil, kadang-kadang lampu jalan ke, kerusakan tanda sekolah ke, ataupun yang hal-hal kecil yang lain yang kadang-kadang tak terjangkau oleh kementerian-kementerian, kita beri ruang supaya ada penyelarasan, ya. Kerana Felda sebelah masih lagi di bawah tanggungjawab saya, maka saya boleh beri ruang dan wewenang, discretion kepada Datuk Seri Zahid dan kementerian beliau, kerana kementerian beliau ada antara kementerian yang besar dalam baik dari segi peruntukan atau bidang kuasa dan juga dari segi tenaga. Dan saya fikir boleh dilakukan beberapa perubahan yang diperlukan tanpa terikat sangat dengan peraturan dan dasar yang lama. Maknanya selain pada Felda, ya, yang ada bidang tugas dia dan kuasa yang sekarang di bawah Perdana Menteri, saya berikan ruang di mana mampu atau boleh dimasuk, boleh dikendali dengan bantuan Kementerian Wilayah dan Desa, boleh masuk tanpa kerana banyak. Mana kita akan tukar peraturan yang menghalang kemasukan Kementerian Wilayah dan Desa ke kawasan Felda itu supaya membolehkan program itu berjalan dengan lancar. Ada beberapa program lain yang dibuat oleh pengurusan sekarang, ya. Ini kita harus ambil kira suatu beberapa cadangan yang baik, macam hub lembu pedaging Felda dan lain-lain, ya. Kerana Felda ini sektor pertanian, ya. Tapi kita kena ingat berapa import pertanian, hasil pertanian itu 75 bilion ringgit satu tahun.
tanah subur, tetapi importnya terlalu tinggi. Maka kita akan berikan ruang kepada Felda untuk mencari hala tuju baru, meningkatkan kegiatan yang bukan tradisionalnya, getah kelapa sawit, memberi ruang yang lebih terbuka supaya dia boleh mencebur bidang ini dengan syarat penyertaan peneroka sepenuhnya dalam kegiatan-kegiatan ini. Kalau tidak, kalau kita jadikan ini semata-mata satu kegiatan berasingan, maka nasib peneroka terutama generasi berikut tidak akan terbela. Ini juga satu kelonggaran besar yang diberi, walaupun ada, tetapi kita berikan ruang ini lebih diperluaskan supaya boleh Felda meningkat usaha mereka dan tumpu dalam bidang-bidang asli. Tak payahlah dengan cari, saya katakan, syarikat-syarikat atau meneroka seperti pengalaman yang lalu. Janganlah kita. Dan ini saya beri bertanggungjawab kepada pengurusan dan kepada pengurusi yang baru supaya pastikan, ya, tak payahlah tubuh puluh-puluh ratus-ratus syarikat ini. Saya dengan Datuk Seri Zahid selalu bincang. Kadang-kadang badan-badan berkanun dan kerajaan tubuh ini beratus syarikat kecil dibuat. Mana mampu dia tahu semua. Jadi dari 100 syarikat 50 lingkup. Wangnya wang siapa? Wang negara, wang rakyat. Jadi sebab itu pengurusan itu harus teliti. Tumpu bidang yang kita ada expertise, dan tumpu bidang yang kita ada keupayaan untuk menjana hasil ekonomi yang lebih baik dan lumayan kepada rakyat, terutama bagi peneroka Felda. Dan tentunya ada bidang-bidang baru yang disebut tadi, digital teknologi. Sebab itu ada percobaan umpamanya soal coding dan robotik yang diperkenalkan oleh Felda ke sekolah-sekolah. Tapi saya nak peringatkan, kemahiran dan kepakaran ini tidak semestinya daripada kita. Jadi kita harus ada rangkaian dengan sektor swasta yang lain supaya tidak terbeban pengurusan dalam bidang-bidang yang baru yang mungkin memerlukan kemahiran dan kepakaran luar. Saudara, kerajaan juga telah bantu, selain daripada yang saya sebut tadi, warga peneroka memperolehi bantuan yang diperlukan kerana beberapa masalah, umpamanya musim tengkujuh. Bantuan musim tengkujuh melibatkan 12,138 peneroka dengan peruntukan 9.7 juta ringgit. Maknanya kalau dia itu di kawasan di mana terbeban dengan banjir, maka bantuan akan diberikan dan teruskan. Ya. Insentif pengeluaran getah IPG, saya telah meningkatkan harga lantai kepada RM2.70 per kilo bermula Januari 2023. Ini kenaikan daripada RM2.50. Ada yang beri rayuan untuk kita pertimbangkan, dan saya mengambil sedikit masa untuk teliti kerana baru saja dinaikkan dari RM2.50 kepada RM2.70. Maka di parlimen bila bapa ahli pembangkang cakap banyak, saya kata yang kamu pegang kawasan jawatan pasal tak buat apa? Pasal tak naik. Pasal RM2.50. Sekarang kita naik RM2.70, dia tak boleh naik lagi. Yang kamu duduk tu buat apa? 1 sen pun tak naik. Ini kadang-kadang saya naik berang sikit. Jadi sebab itu bila kita ada kuasa, gunakan dengan sebaiknya, jangan salah guna kuasa. Sekarang ini semua parti telah diberi kesempatan, dan kita ukur dari keupayaan dia. Bukan dari jeritan dia sebagai pembangkang. Saya dulu pembangkang, pertama kerajaan, kemudian pembangkang. Sekarang orang ukur saya dari segi apakah kita gunakan kuasa itu untuk memberikan faedah dan manfaat sebaik kepada rakyat, dan harus ukur dari segi ini. Dan percayalah, insya-Allah kita akan lakukan sebaiknya, jimat, berhemah, dan berikan faedah yang sebaiknya kepada rakyat.
Dan saya harap peneroka akan mendepani, jadi barisan depan kita, pertahankan satu sistem kerajaan yang jaga tata kelola, yang hentikan rasuah. Sudah percaya dalam heboh-heboh ini, orang lama, orang baru, tokoh-tokoh besar yang bilion-bilion ringgit yang riuhkan ni, oh kita nak tolong ekonomi Melayu. Saya jawab senang saja. Kamu masa kamu kuasa, kekayaan kamu berbilion ringgit, anak-anak kamu berbilion ringgit. Betul nak tolong Melayu? Baik, bagi setengah harta kamu kepada orang Melayu dulu. Tak ada jawapan sampai sekarang. Tapi kita, kalau kita tak jaga, kita akan terpengaruh. Betul, kalau betul nak tolong, kamu kaya kan, anak-anak kamu bilioner semua kan, bagi balik. Ini bila hilang kuasa, ada kuasa 10 tahun, ada kuasa 3 tahun, ada kuasa 33 bulan. Bila ada kuasa, tak fikir nasib Melayu dan peneroka. Bila hilang kuasa, kita nak agak proklamasi Melayu, nak tolong Melayu. Saya harap peneroka sedar, selamatkan peneroka, selamatkan Felda, selamatkan orang Melayu dan negara ini dengan memastikan negara ini diatur cara bersih dan bertanggungjawab dan menolak rasuah. Jadi saudara, ini kesempatan yang baik hari peneroka ini, ya. Sebahagian besar saya umumkan, tapi saya bagi jaminan yang lain kita akan teliti, dan bulan depan kita ada dasar perindustrian. Selepas itu kita buat kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, dan bulan Oktober belanjawan madani kedua. InsyaAllah dalam belanjawan madani kedua, saya akan beri tumpuan khusus kepada Felda, dan sudah akan saksikan kita dapat angkat martabat Felda ini. Dan saya harap juga kerajaan-kerajaan negeri, terutama di kawasan-kawasan yang banyak Felda, Selangor ada satu, Negeri Sembilan banyak kawasan Felda, Kedah banyak, Kelantan dan Terengganu, pastikan kita atur supaya program kerajaan negeri itu selari dengan kerajaan persekutuan, terutama untuk membela nasib rakan-rakan dan keluarga Felda. Saya merayu kepada saudara supaya gunakan kuasa untuk menentukan nasib dan masa depan kita. Saya boleh lakukan sedaya upaya. In uridu illal islah mastata'tu. Saya akan lakukan sedaya upaya buat perubahan ini. Tetapi dalam sistem demokrasi ini, kuasa yang terletak di kalangan rakyat. Sudah setuju dengan saya hentikan kerja sakau ini, bantu rakyat miskin, noktahkan kemiskinan tegar, bantu Felda yang kita sebut dan umumkan pada hari ini, dan seterusnya. Maka saudara, kalau setuju, pastikan kerajaan perpaduan ini kekal bersama dengan kerajaan-kerajaan negeri berpaduan. Maka kita boleh teruskan program ini dengan lebih bergaya, insya-Allah, untuk ganda petang. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada keluarga Felda. Memang tunggu 6 bulan. Memang saya sebut tadi mengapa saya tangguh, kerana saya nak bagi jawapan yang boleh sedikit melegakan. Alhamdulillah hari ini boleh melegakan sedikit, ya. Tak sedikit, memang banyak. 8 bilion itu banyak, bukan sedikit. Tapi sekurang-kurangnya ada tindakan, dan saya telah luluskan sejak bulan lalu. Dari sekarang ini terserah kepada pengurusi, pengurusan, ketua peneroka dan seluruh keluarga Felda. Selamatkanlah Felda, selamatkan bangsa dan negara kita. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Hari Peneroka 2023. Peneroka sejahtera, Felda madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.